Baru-baru ni kan ada kisah viral tau. Yep. Ada kisah tentang ketua polis telah membantu seseorang tau dekat pasar raya tau. Viral tau cerita ni. Ya, betul. Banyak dekat media keluar. Kan? Jadi pagi ni kita bersama dengan Assistant Commissioner Nik Izzani Muhammad Faisal, iaitu Ketua Polis Daerah Petaling Jaya. Ya, betul. Kita nak korek cerita Yalah, dengan tuan pagi ni. Baik. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Selamat Hari Wilayah tuan. Selamat Hari Wilayah. Tuan sihat tuan? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah tuan, baru-baru ni kisah tuan viral lah tuan. Okay. Cuma yelah kita tahu kisah tu berlaku dekat pasar raya. Ada seorang perempuan, and dia kisah dia tak dapat membayar barang tu ke macam mana? Dia curi macam mana ke? Kisah dia cuba bawa keluar lah barang yang dia nak tu. Okey, lepas tu Tanpa membayar lah. Alright. Dan dia pun tak cukup duit. Dan barang-barang yang diperlukan tu adalah untuk anak dia. Cool fever, sausage, cake, benda-benda macam tu lah. Harga dia pun dalam RM50 lah. Alright. Okey. Jadi waktu tu tuan, pihak pasar raya tu ada call tuan ke macam mana untuk? Tak ada. Report telah pun dibuat. Dan saya memang ditaklimatkan lah berkenaan apa-apa saja kejadian jenayah yang berlaku dalam Petaling Jaya ni. Baik. So apabila saya ditaklimatkan, of course dia akan bagi tahulah kejadian berlaku kat mana, apa barang-barang yang dicuri, dan beberapa perkara lagi lah yang ditaklimatkan kepada saya. Jadi dekat situ kita boleh tahulah sama ada orang ni mencuri disebabkan memang dia nak mencuri barang tu ke, ataupun ada benda di sebaliknya. Tapi gerak hati saya kata memang ada benda yang tak kena lah dekat situ. Jadi bila kita kaji balik, memang dia mencuri kerana terdesak. Kerana terdesak, anak sakit dan keperluan tak cukup. Itulah cerita dia. Baik. So sebab itu yang tuan bantu tu. Sebab itulah saya tengok ada benda yang tak kena dari situ. Jadi saya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan siasatan, dan dalam pada itu pun saya dapatkan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Untuk dapatkan dia panggil apa, basket. Basket tu kandungan dia beras dan barang makanan. Dan dalam pada masa yang sama, saya belikanlah apa yang keperluan yang dia nak gitu tu. Dan saya nasihatkan dia, apa pun masalah kita, apa pun ujian kita, janganlah kita mencuri, janganlah kita buat satu jenayah. Saya nasihatkan dia, kerajaan pun dah banyak menyediakan saluran-saluran untuk bantuan kepada mereka yang memerlukan. Contohnya Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan kita ada Lembaga Zakat Selangor. Lepas tu kalau kita tengok pusat-pusat ibadah pun, tak kira lah agama mana, masjid ke, gereja ke, kuil ke, ada juga menyimpan barang-barang makanan. Jadi kepada mereka yang memerlukan, tak perlulah sampai nak mencuri. Jadi saya nasihatkan juga kepada wanita yang malang tersebut. Baik tuan. Kita tahu semua orang ada prinsip, dan tuan sendiri pun ada prinsip tuan. Dan macam mana agaknya tuan sebagai ketua polis mendidik orang awam untuk patuh kepada undang-undang ni tuan? Undang-undang ni direka bagi tujuan untuk melindungi orang awam, orang ramai. Itu sebab kita ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang ni, havoc lah negara kita ni. Jadi cara kita nak sampaikan adalah ikut kepada aliran media. Dan sekarang ni kalau popularnya macam social media kan, kita ada Facebook, kita ada Instagram dan sebagainya. So apa yang kita buat di Petaling Jaya ni, jika berlakunya sesuatu kejadian jenayah tu ataupun apa macam scam, kita akan post di dalam Facebook kita, dan kita pun mempunyai rangkaian sahabat-sahabat media kita. Saya pun ada satu WhatsApp group bersama rakan-rakan media.
di mana kita akan dari masa ke semasa kita akan wawarkan apa kejadian jenayah berlaku, curi motor ke, ragut ke, dan kita akan maklumkan kepada orang awam apa langkah-langkah yang dia boleh buat. Contohnya kalau bagi nak mengelakkan pecah cermin kereta kat traffic light contohnya, kereta handbag tu jangan kursi sebelah penumpang hadapan. Biasanya dia pecah tingkap tu dia nak ambil terus. Jadi kalau boleh letaklah di atas lantai ke atau simpan di dalam buk. Ini antaranya lah. Dan kalau sekarang ni kita lebih kepada SOP PKP 2.0 kita kan. Dekat situ pun saya selalu berinteraksi dengan media, tengok apa trend yang terkini dengan orang yang buat pergerakan dan sebagainya. Ada yang cuba-cuba curi ayam, kata kononnya nak pergi kerja tapi sebenarnya pergi ke tempat lain. Macam semalam pun saya tengok ada juga beberapa orang awam. Tapi kita pun ada budi bicara, cakap, cik, kalau bukan pergi kerja, hari ni hari cuti. Bila saya nak telefon dia punya pejabat ke apa, mula dia Risau lah. Kan? So saya pun cakap jangan buat macam tu, jangan tipu. Kita ada kat sini, kita nasihatkan dia. Sekarang ni kes dah 4,000 sehari. Jadi kurangkan pergerakan. Kalau nak beli pun belilah kawasan masing-masing. Banyaklah kereta semalam yang saya minta untuk pusing balik dan sebagainya. Kita kalau boleh tak nak bagi compound pun. Kita tahu orang tengah susah. Jadi itu antara budi bicara kita suruh pusing balik di roadblock. Saya apa ya, tengok muka Tuan Izani ni rasa macam nak pindah PJ lah Tuan. Cek. Tuan, kita nak tahu juga Tuan, masa Tuan kecil-kecil kan. Tuan ada cita-cita nak edit polis ataupun cita-cita nak edit lain Tuan? Sekolah di mana? Kalau dulu tu ialah masa kita darjah 1 apa semua, dia akan tulis kat situ kan. Cita-cita jadi apa kan. So biasanya kita masa kecil-kecil dulu polis, askar, bomba. Betul. 3 perkara ni lah. Tapi kalau nak ikut cerita-cerita saya, sebenarnya saya lebih minat kepada pilot. Oh, pilot. Zaman saya dulu yang cerita yang menarik sekali Top Gun. Oh, okey. Memang cita-cita saya dulu nak jadi pilot, tapi yalah, kadang-kadang apa yang berlaku masa kita muda dulu tak kesampaian lah. Tuan asal mana Tuan? Saya dilahirkan dan dibesarkan di Kuala Lumpur. Tapi kedua-dua ibu bapa saya orang Kelantan. Masa kecil-kecil dulu, Tuan pernah main polis entry 1 tu jaga tak? Mana tak mainnya. Saya selalu kena jadi polis lah. Kita ni kena kejar orang. Okey. Penat. Lepas tu macam mana boleh tiba-tiba Tuan boleh jadi polis Tuan Apply ke? Macam mana? Dirisik ke? Nak masuk polis memang kena apply. Kena apply. Saya pernah belajar di luar negara apa semua, dan saya pun bekerja di luar negara. So apabila saya balik pada tahun 2005, saya pun apply masuk polis. Dan saya ditanya kenapa nak masuk polis oleh pengurusi ketika itu, arwah Tan Sri Sedet, mantan timbalan ketua polis negara. Dia tanya saya, pasal apa nak masuk polis ni? Gaji pun dah okey ni apa semua, tiba-tiba nak masuk polis. Jadi saya kata kat dia, Tan Sri, dalam kata-kata saya baca dalam surat khabar dan dengar dalam berita pun, pada ketika itulah tahun 2005, banyak news, banyak berita yang menggambarkan PDRM ni banyak menyalahguna kuasa, merasuah dan sebagainya lah. Jadi saya kata dekat Tan Sri, saya pun tak berapa suka sangat dengan polis ni. Jadi dari luar, kalau Tan Sri bagi saya peluang, saya akan cuba buat perubahan lah dari dalam. Itu jawapan saya kepada pengurusi lembaga temuduga pada waktu itu. Yakin yakin aku tak berani je. InsyaAllah. Ada sedikit jawatan ni. Dan ada sedikit kuasa, saya buatlah apa yang saya mampu. Tuan, siapakah idola Tuan yang banyak memberi inspirasi kepada Tuan
Kan khususnya dalam aspek kepimpinan tuan. Wow. Kalau nak sebut spesifik tu ramai sebenarnya, tapi kita sebagai orang Islam, tiada yang lain, tiada yang bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Tapi saya juga banyak membaca tentang kisah-kisah pemimpin-pemimpin yang terdahulu dan yang terkini lah. Jadi saya ambil apa yang positif dari mereka. Contohnya General Sun Tzu memperkenalkan the art of war. Kita ada mantan Presiden Amerika Barack Obama, merupakan seorang idealis. Kita pun ada pemimpin tempatan kita yang terdahulu, yang terkini, dan dalam polis itu sendiri, dalam PDRM itu sendiri kita ada mantan ketua-ketua polis yang mana saya tengok ada benda yang dibuat, ada benda yang dipraktikkan, memberi kebaikan kepada, bukan sahaja kepada pasukan tetapi kepada masyarakat. Jadi saya ambil mana yang positif. Mana yang positif saya ambil sikit-sikit dari sana dari sini, dan saya buat ramuan saya sendirilah di Petaling Jaya ni. Jadi kalau nak kata spesifik satu idola tu, Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tengok muka tuan bila tuan kata Barack Obama kan, adalah rupa Barack Obama tu ada. Ada iras Tengok sekali betul lah. Aku terlintas tadi juga macam itu kan. Okey, tuan macam ni tuan. Biasanya tuan sebelum tuan jalankan tugas kan, ada ke doa yang khusus yang tuan ada amalkan tuan? Boleh share dengan kita ke doa pun? Saya biasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa memang saya akan doa setiap kali lepas solat. Tapi apa yang saya amalkan selalu sebelum saya start mula bekerja, solat duha lah. Solat duha okey. Solat duha. Yang tu insya-Allah lah istiqomah jugalah. Daripada tahun 2014 dululah. Cuma tahajud tu saya nak kena perbaiki lagi lah. Saya itu amalan saya lah. Pagi kalau berkesempatan kita akan mengaji Quran dulu sedikit supaya tak lupa, tak tinggal. Duha itulah yang saya pegang dulu. Tak apa tuan, tahajud tu nanti boleh buat sekali dengan Mawi. Asal aku pula buat sekali dengan Mawi tahajud. Jemaah sekali. Okey tuan-tuan, macam ni tuan. Saya bukan nak kata apa, memang kita nampak tuan ni memang sentiasa senyum tuan. Muka sejuk. Kalau kita tengok video-video tuan kan. Kan? Tapi penggerun tu tetap ada tuan pada diri tuan ni sebenarnya. Tapi persoalan dia tuan, kenapa orang-orang awam kalau nampak polis dia takut walaupun dia tak buat salah? Apa tuan rasa? Ini saya rasa lah polis ni dari awal pertubuhan dia pun memang kalau kita tengok lahirnya PDRM ni 200 lebih tahun yang lalu, memang ditekankan dari segi ketegasan tu lah. Okay. Dari zaman British dulu, polis ni diarahkan untuk menjaga apa-apa sahaja British punya kepentingan, tanah dia ke, bangunan dia ke, apa sahajalah. Sampailah ke bila Jepun datang, dia berubah. Bila mari pula British balik, dia berubah dari situ. Dan kita berperang dengan komunis pada satu ketika. Kat situ pun kita tengok ketegasan dia punya, apa orang kata, street tu memang ada lah. Tapi apabila komunis dah menyerahkan lah tahun 89 dulu, kita dah masuk ke era baru. Era baru di mana zaman kita ni sekarang zaman yang aman, dan kat situ masyarakat kita pun mula apa, dah celik mata lah orang kata, dah mula belajar dan sebagainya, dah mula memerlukan lebih daripada perkhidmatan PDRM. So saya tengok sekarang ni polis, itu yang saya terapkan di Petaling Jaya ni, kita kena bekerjasama dengan masyarakat. Dan kalau cara nak bekerjasama dengan masyarakat tu, satunya penampilan kita kepada masyarakat. Cara kita berkomunikasi dengan masyarakat. Tak bolehlah kalau bila masyarakat datang berjumpa kita kata, you kena dengar cakap saya. Apalah salahnya kita lontarkan sedikit senyuman. Lepas tu kita bercakap dengan dia sebagaimana kita bercakap dengan ibu bapa kita, kalau orang tua. Sebagaimana kita bercakap dengan adik-beradik kita.
kita punya budi bahasa tu. Kadang-kadang apabila kita bercakap dengan seseorang tu, cik, tak boleh buat macam ni, cik. Dia lagi lebih kepada nak ikut daripada nak melawan. Kalau kita kata, cik, sekarang ni zaman COVID ni, kalau boleh belilah di rumah ke apa. Dia boleh ikut. Tak perlulah kita terus nak tegas. Tegas tu bila situasi dan masa yang memerlukan. Sebab apa kita berdepan dengan masyarakat. Masyarakat adalah sahabat kita. Tapi dengan penjenayah pun saya nasihatkan kepada saya punya pegawai, kita pun melayan penjenayah secara profesional. Bukan sebab kita fikir penjenayah ni profesional, tidak. Tapi diri kita ni profesional. Itu cara kita bertutur, cara kita bertindak dalam profesional. Jadi kepada masyarakat, janganlah takut kalau tengok polis. Kami ni nak menolong, kami ni nak membantu. Sebab sekarang ni zaman media sosial tuan kan, kita tengok polis-polis dekat US, dekat UK, dia punya mesra dengan orang tu lain macam kan. So bila dah sampai ke Malaysia pun, tuan pula bawa satu peribadi yang macam, oh rupanya polis ni macam ni kan, boleh dekat dengan masyarakat. So janganlah takut, tak buat salah. Tak buat salah, jangan takut. Rasanya yang takut ni salah kan. Ini hari wilayah tuan, dengan bulan hijab sedunia. Nak minta tuan bagi ucapan sikit tuan. Silakan Ustaz tuan. Okey, sempena bulan hijab ni, saya ucapkan selamat berhijab lah. Dan apa pun kita buat, berhijab ke apa pun sahaja yang kita buat, biarlah ikhlas, biarlah dari hati. Semoga istiqamah. Ya. Dan kepada mereka yang menyambut hari wilayah, selamat hari wilayah. Dan saya faham keadaan berbeza sangat dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Disebabkan COVID-19 ni, sama-sama kita bersabar. Ya. Ingatlah, setiap apa sahaja kesusahan tu ada kesudahannya. Ya. Ada kesudahannya. Kita pegang pada tu. InsyaAllah sama-sama kita bersama lalui kesusahan. Saya suka tu. Setiap permulaan mesti ada kesudahan. Don't worry. Sama macam kita juga. Tadi ada permulaan dengan tuan, Allah. Dan kita pun sudah berakhir. Allah nak berakhir tak? Berakhir juga. So, apapun terima kasih banyak kepada tuan. Tuan. Jaga diri baik tuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesempatan ni saya nak tabik sikit puan dekat tuan. Tabik macam ni lah. Tuan tabik polis sini. Macam ni tuan. Okey. Alright. Baik tuan. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.